Health Minister Khairi Jamaluddin said booster shots may become a requirement for someone to be deemed as being fully vaccinated against COVID-19. However, he said this was still being considered by the ministry's experts in view of the emergence of the Omicron variant, the decline of vaccine efficacy in recipients, as well as public complacency towards the virus after their second jab. In a program ad on Astro Awani, Khairi said the matter would be finalized after evaluating the situation in other countries that had implemented similar measures. He said the experts were studying the effectiveness of booster shots and would make recommendations to the COVID-19 Immunization Task Force booster after that. If we see cases and hospital admissions rising due to people's refusal to get booster doses, and if it becomes the norm internationally to require booster jabs for one to be deemed fully vaccinated, then we will follow suit, he said. Khairi did not deny the possibility that the nation would be facing a new wave of infections, as well as higher hospitalization and COVID-19 death rates if the take-up of booster doses remained low. The Rembau MP said one of the reasons why many were not going for their booster doses was the lack of accurate information on the necessity for the third jab. Some say there's no need to get another jab, that the hospitals aren't as crowded as before. I want to urge them against taking this matter lightly. Saya akan menceritakan berkenaan pengenalan kepada kempen ini. Dos penggalak ataupun booster adalah vaksin yang diberikan kepada seseorang bagi membentuk perlindungan tambahan setelah cukup tempoh vaksinasi. Satu kenyataan daripada KKM iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia pada 21 Oktober 2021 telah memutuskan untuk melanjutkan pemberian dos penggalak iaitu booster dos kepada individu yang telah mendapat dos lengkap vaksin Sinovac sekurang-kurangnya 3 bulan. Mengikut data daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, sebanyak 79.6% telah mendapat sekurang-kurangnya satu dos vaksin, manakala 78.4% telah mendapat vaksin sepenuhnya dan hanya 19.4% telah mendapat dos penggalak di Malaysia. Data ini telah dikemaskini pada 2 Januari 2022 pada pukul 11.04 petang. Terdapat beberapa rasional dalam melaksanakan kempen ini. Yang pertama adalah memastikan dan mempromosikan gaya hidup sihat dan kesihatan yang baik kepada semua golongan masyarakat bagi memenuhi matlamat kemajuan lestari. Yang kedua adalah krisis COVID-19 yang sedang melanda keseluruhan dunia, termasuk Malaysia. Amatlah bahaya dan vaksin termasuk dos penggalak adalah salah satu cara efektif bagi melawan penyakit ini. Dan yang terakhir adalah dos penggalak amatlah penting bagi memastikan benteng kesihatan masyarakat Malaysia kekal teguh supaya persekitaran yang sihat dapat dibentuk. Tujuan atau matlamat kempen ini dilaksanakan adalah kempen ini dilaksanakan untuk mewujudkan kesihatan dan persekitaran yang sihat dengan menggalakkan pengambilan dos penggalak bagi memastikan kemajuan kelestarian dapat dicapai. Bagi mencapai matlamat yang telah dirancang, terdapat beberapa strategi dan taktik. Strategi yang pertama adalah mendapatkan pemantauan kesihatan secara berkala. Taktik yang digunakan bagi mencapai strategi ini adalah dengan menggunakan poster dan media sosial untuk menyebarkan maklumat berkenaan kesihatan. Strategi yang kedua adalah memberikan ilmu berkaitan norma baharu dan kepentingan pengambilan dos penggalak. Taktik yang digunakan adalah dengan menyebarkan maklumat berkenaan dos penggalak dengan menggunakan aplikasi yang mudah diakses seperti Instagram. Strategi yang ketiga adalah menggalakkan pemakaian pelitup muka, penjarakan sosial dan penggunaan sanitizer. Bagi mencapai strategi ini, taktik yang digunakan adalah dengan mengagihkan pamflet yang mengandungi maklumat berkenaan cara pencegahan COVID-19. Kempen kami tidak menggunakan belanjawan hijau. Bahan-bahan yang kami gunakan bagi memupuk kesedaran dalam kalangan pelajar dan orang awam adalah dengan menggunakan poster dan video yang dimuat naik di dalam akaun Instagram kami, iaitu Extend Your Protection. Kami mendapatkan video bagi kempen kesedaran ini melalui platform seperti YouTube, Facebook dan TikTok. Bagi poster pula, ahli kumpulan kami telah membuat sendiri poster tersebut dengan menggunakan aplikasi Canva. Berikut merupakan contoh-contoh bagi poster dan video yang kami gunakan bagi kempen kami yang telah dimuat naik di akaun Instagram.
Uh-oh. That's a lot of needles. Look! If the vaccine isn't everywhere, This pandemic isn't going anywhere. Assalamualaikum, nama saya Nur Afika binti Masin, nombor matrik S54601. Saya akan menerangkan secara ringkas berkaitan tentatif kempen yang telah kami jalankan, iaitu Extend Your Protection. Okey. Saya akan menerangkan secara ringkas tentatif yang telah kami lakukan sebelum dan sehingga selepas kempen dijalankan. Okey, yang pertama saya akan menerangkan apa yang kami telah lakukan sebelum kempen dijalankan, iaitu pada 9 hari bulan 11 2021 kumpulan kami telah membincangkan tema dan aktiviti yang akan dijalankan semasa kempen berlaku. Dan pada 16 hari bulan 11 2021 kumpulan kami membincangkan sekali lagi berkaitan dengan strategi dan tentatif kempen. Pada 28 hari bulan 11 2021 kumpulan kami telah membentangkan slide berkaitan kempen yang kami ingin jalankan kepada pensyarah. Seterusnya, semasa kempen dijalankan. Pada 15 hari bulan 12 2021, kumpulan kami telah membuat dan mengedarkan borang melalui Google Form berkaitan status kesihatan sebelum suntikan penggalak, iaitu booster vaccination. Okey. Kemudian kami telah mendraftkan poster dan video. Pada 8 hari bulan 12 2021, kami telah menyebarkan poster dan video ke sosial media seperti Instagram, WhatsApp. Okey. Pada 15 hari bulan 12 2021, kami telah menyebarkan video dan poster sekali lagi untuk buat kali kedua ke media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Okey. Selepas kempen dijalankan pada 22 hari bulan 12 2021, kumpulan kami sekali lagi mengedar borang berkaitan status kesihatan sebelum suntikan penggalak. Kemudian pada 27 hari bulan 12 2021, kumpulan kami telah mengumpul semua borang daripada responden, dan pada 30 hari bulan 12 kami membuat report berkaitan kempen yang telah kami jalankan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya ialah pelaporan penyertaan projek, iaitu dalam kempen Extend Your Protection. Kami telah menyediakan 2 platform untuk menyertai kempen ini. Yang pertama ialah melalui menjawab maklum balas di dalam Google Form, dan yang kedua mengikuti laman Instagram Extend Your Protection yang disediakan. Terdapat 145 orang yang menjawab maklum balas di Google Form, iaitu majoriti dalam lingkungan 18 sehingga 35 tahun, iaitu sebanyak 97.2%, dan selebihnya adalah dari lingkungan 35 hingga 55 tahun. Pada laman Instagram pula, seramai 66 pengikut yang mengikuti laman ini. Seperti yang kita lihat pada slide adalah bukti daripada Google Form dan Instagram kempen kami sendiri. Bagi laporan kajian keberkesanan kempen, kami telah mendapat maklum balas daripada 145 orang peserta kempen melalui kaedah soal selidik, iaitu Google Form. Kumpulan kami telah bersetuju untuk mengemukakan beberapa soalan kepada peserta. Soal selidik ini bertujuan mendapatkan maklumat tentang keberkesanan kempen yang telah dijalankan. Berikut adalah hasil yang diperolehi daripada maklum balas peserta. Bagi maklumat vaksinasi dan COVID-19, terdapat 139 peserta yang telah lengkap divaksin dan 5 orang peserta telah divaksin dos penggalak. Seterusnya, seramai 27 orang peserta terjejas oleh COVID-19 akibat pandemik ini. Selain itu, terdapat juga keluarga atau saudara yang terjejas oleh COVID-19, iaitu seramai 77 orang daripada peserta. Seterusnya, pendapat responden tentang dos penggalak. Melalui borang soal selidik ini, kami telah mendapati seramai 61 orang telah dimaklumkan dengan baik mengenai suntikan dos penggalak.
Responden juga telah memberi maklum balas berminat untuk mendapatkan dos penggalak iaitu seramai 123 orang. Selain itu, seramai 87 orang sudah mendaftar untuk dos penggalak ini dan masih ada yang belum mendaftar iaitu seramai 58 orang. Di samping itu, kami juga mendapati terdapat 66 orang bersetuju untuk menggalakkan orang lain mengambil dos penggalak ini. Penolakan terhadap dos penggalak COVID-19 telah mengancam kelestarian bumi. Sejak tahun 2019 lagi, WHO telah mengisytiharkan penolakan vaksin sebagai salah satu ancaman utama terhadap kesihatan awam. Melalui kempen kami telah berjaya untuk mendidik dan menggalakkan pengambilan dos penggalak dan hal ini telah berjaya menyumbang kepada 6 daripada 17 matlamat pembangunan lestari. Matlamat pembangunan lestari yang berjaya dicapai yang pertama ialah kesihatan yang baik dan kesejahteraan. Vaksin secara langsung yang memberi kesan terhadap kesihatan. Perlindungan terhadap penyakit tertentu memerlukan vaksin yang khusus. Dos penggalak membantu untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada yang telah lengkap divaksinasi. Matlamat pembangunan lestari yang seterusnya ialah pendidikan yang berkualiti. Vaksin dapat meningkatkan pencapaian dalam pendidikan kerana pelajar yang telah lengkap divaksinasi dibenarkan untuk ke sekolah seperti biasa. Seterusnya ialah pekerjaan yang sesuai dan pembangunan ekonomi. Mereka yang telah lengkap divaksinasi akan hidup ke arah tenaga kerja yang lebih produktif dan menyumbang kepada ekonomi. Melalui vaksinasi juga, kita dapat mencapai industri, inovasi dan infrastruktur. Inovasi seperti Pfizer, Casino, Sinovac dan AZ dapat mengurangkan penyebaran dan risiko berjangkit coronavirus. Vaksinasi juga membantu dalam mengurangkan ketidaksamaan dalam masyarakat supaya tiada kumpulan yang akan ketinggalan. Dan yang terakhir sekali, kita dapat mencapai bandar dan masyarakat yang lestari. Vaksin dapat mengurangkan sosial, psikologi dan beban kewangan terhadap masyarakat dan kerajaan. Hai, saya sudah mendapatkan vaksin. Saya telah mendapatkan vaksin. Bila lagi? Anda bila lagi?